fahamkan kesemua mereka akan berlepas ke Incheon, Korea untuk sama-sama bertanding bagi acara lompat tali ini. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan perkara tersebut, hari ini dua tetamu di studio kami bawakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Guru Besar SK Sri Tebrau iaitu Cikgu Mat Syukri bin Sultani. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Banggalah guru besarnya hari ini. Dan juga hari ini di studio kami bersama dengan Presiden Persatuan Lompat Tali Negeri Johor dan juga selaku jurulatihnya iaitu Hajah Habibah binti Haji Abdul Hamid. Apa khabar? Sihat juga ya? Sihat, ini sebenarnya untuk kali kedua datang ke Siaran Sabah Pagi Malaysia untuk kongsi berkenaan dengan lompat tali. Lompat tali ini tidak asing sebenarnya. Permainan yang pernah dipopularkan pada suatu ketika dahulu sewaktu saya kecil di bangku sekolah. Sekarang ini dikomersialkan ke peringkat antarabangsa. Kita minta Puan untuk kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan sukan lompat tali itu sendiri. Sukan lompat tali ni macam tadi beritahu, dia bukan satu sukan yang aneh. Kalau dulu kita muda-muda kita kata 0 point. Tapi disebabkan di peringkat sekolah dan di prasekolah pun kami dah boleh ajar pelajar-pelajar ni dari sudut lompat tali ni kerana itu adalah satu kemahiran. Di mana di peringkat awal di prasekolah kemahiran ni perlu dicongkil. Jadi apabila di sekolah rendah dia dah jadi satu sukan, macam dia boleh dikatakan satu murid satu sukan, boleh diterapkan ke dalam program satu murid satu sukan. Jadi sukan lompat tali ni boleh dibawa ke peringkat lagi tinggi. Apabila mereka di sekolah menengah, dia boleh lagi bersambung melompat, kemudian di peringkat IPT dan seterusnya. Sebab tu diadakan pertandingan peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga peringkat antarabangsa, kebangsaan dan sebagainya. Untuk Encik Syukri sendiri selaku Guru Besar SK Sri Tebrau, bagaimana respon daripada pelajar apabila sukan ini diperkenalkan? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, berkaitan dengan respon daripada pelajar, kalau kita lihat ditubuhkan pada asalnya pada 2014. Okey, kemudian kita di peringkat awal biasalah, orang kata di peringkat awal kita melalui proses belajar dan sehingga pada satu tahap pada lebih kurang dalam 2016 kita berdaftar terus, SK Sri Tebrau berdaftar terus dengan Persatuan Lompat Tali Negeri Johor dikelilingi oleh Puan Hajah Habibah, dan bermula dari situ kita dah tak toleh belakang lagi lah. So kita highlightkan terus program lompat tali di peringkat SK Sri Tebrau ni sehinggalah di peringkat sekarang ni yang akan kita berangkat esok ke Incheon, Korea. Okey, daripada situlah sambutannya semakin hari semakin ramailah permintaan, apatah lagi ianya telah diterjemahkan di peringkat beberapa kejohanan yang kita sertai itu, kita dah banyak pingat dan juga kemenangan yang kita capai. Khasnya apabila ianya menjadi titik tolak kepada paparan-paparan dan juga highlight-highlight yang kita sentiasa utarakan di peringkat ini. Dan respon ibu bapa juga amat menggalakkanlah. Dan asalnya dulu kita banyak pada murid-murid tahap 2. Sekarang ni kita dah pergi lebih jauh dengan melibatkan pelapis-pelapis, iaitu sehingga ke tahap 1 pun kita dah ada. Jadi kalau ada bawa? Ada. Tahun satu. Tahun satu? Dah ada. Jadi mana kalau kita lihat nanti yang kecil-kecil itu yang kita panggil lompat tali cilik itu, itulah pelapis-pelapis yang akan memerisi di peringkat SK Sri Tebrau nanti. Tapi pernah cerita sedikit pertandingan yang mereka bakal sertai di Incheon nanti. Mereka akan bertanding dengan negara-negara mana? Apakah antara kategori-kategori yang dipertandingkan yang mereka perlu menangi? Okey, sebenarnya kalau ikutkan di pertandingan di Incheon, Korea nanti, mereka akan bertanding dengan beberapa pasukan lain daripada negara lain juga. Dan pada masa sama mereka juga akan sertai beberapa acara yang dikhususkan khas berkaitan dengan acara lompat tali itu sendiri. Jadi macam di peringkat kita ni, semua acara yang ada di pertandingan semua kita sertai di peringkat situ. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Ivan, lebih dekat bersama dengan kanak-kanak cilik lompat tali. Silakan Ivan. Ya, saya terasa saya besar. Tak ada. Saya bersama dengan Cikgu Musa, GPK Koku SK Sri Tebrau dan juga salah seorang atletnya tahun 6, Nazrin. Seorang lagi mana saya punya seorang lagi. Oh, sini. Tahun 1, Damia, salah seorang atletnya. Damia, sejak bila mula lompat tali ni? Kita tanya Damia dulu. Dia pandang kamera. Okey. Memang minat ya Damia?
Alah, tiba-tiba jadi malu. Okey, Nazrina, daripada tahun berapa? 2016 saya berumur 9 tahun. 9 tahun waktu tu. Macam mana boleh sebab nampak senior, Nampak sini buat persembahan. Diorang baru menang kebangsaan. Okay. Saya rasa minat nak masuk. Jadi saya masuk. Mudah atau susah? Pada Mula-mula mulanya, susah lah. Sebab Susahnya dari segi apa susahnya? mungkin daripada skill ke. Okey. Tapi yang senior semua ajar. Lama-lama pun saya okey lah. Latihan tu macam mana? Setiap hari kena tidur dengan tali tu? Tak adalah. Cukup tidur, makan pun kena jaga semua. Lepas tu training. Adalah sekolah ada buat training selalu. Okey, ada coach, ada jurulatih. Ada jurulatih. Sekarang ni dah boleh buat persembahan solo dah tadi. Cikgu macam mana SK Tebrau bermula dengan sukan lompat? SK Tebrau ni Pusat Sukan Lompat Tali tahun 2014 ditubuhkan dan semakin berkembang dan kita pun dapat penyertaan lebih ramai daripada mulai tahun 1. Kita dah ada tunas untuk kita nak perkembangkan lompat tali dan alhamdulillah Sekolah Sri Tebrau banyak kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa baru-baru ni tahun lepas di Bangkok dan yang terdekat di Singapura dan insya-Allah besok kita akan berangkat ke Korea pula. Yeay, saya ikut. 11 orang daripada 11 orang. SK Sri Tebrau. Sri Tebrau yang akan berentak. Dia banyak kategori atau macam? Banyak kategori. Ya, banyak kategori. Antaranya berkumpulan solo. Ada kumpulan solo. Saingan daripada negara-negara yang Dari Hong Kong, dari Hong Korea. Kong. Yang paling sengit yang Korea. Dia memang handal tuan rumah lah. Tuan rumah. Jadi kekuatan tim kita macam mana? Kekuatan adalah kita ada masing-masing ada kekuatan tersendiri. Kita kalau Perikop Sukan Malaysia ni freestyle lah. Gaya macam kita buat persembahan tadi lah. Cikgu yang mengajar atau ada coach? Kita ada coach, kita ada Cikgu Fendi. Cikgu Fendi. Coach ketua jurulatih kita Tuan Haji Ibrahim. Okey. Ramai lagi. Yang dari segi pemilihan pelajar-pelajar ni bagaimana? Ya, kita akan panggil murid-murid yang berminat untuk sesi latihan dan kebanyakan yang datang tu mereka berminat lah. Dia akan teruskan latihan lah. Damia akan ke Korea? Betul. Ya. Damia, Ziad. Ini kategori yang tahun 1. Ya, betul. Bawah Tahun 1 10. lagi kita ada 3 orang tahun 1. Okey, tahun 2. Tahun 2 ada siapa? Najah, Ziad dan juga Damia. Pandang kamera. Okey. Damia nak menang tak? Ha? Angguk je Damia. Cakap sikit Damia. Okey. Cakap Nak menang. Latihan Damia rasa susah tak? Nak ikut? Ha? Susah. Kenapa susah tu? Macam mana? Dari segi apa yang susah tu? Saya bahasa kanak-kanak saya tak tahu nak. Sebenarnya dari segi Apa yang susah Damia? Macam mana sebab bukan senang coach pun ada di situ untuk nak disiplinkan mereka untuk mengikut jadual latihan. Pelajaran lagi aktiviti kena seimbangkan masa lah. Ya, umur 7 tahun ni masih lagi nakalnya. Macam mana nak Tapi kebanyakan anak-anak lompat tali saya ni dia dapat seimbangkan akademik bagus berjaya seperti Nazrin lah. Ni calon 6A. UPSR calon 6A. Pada masa yang sama mereka juga dapat dalam bidang sukan. Bagi saya sukan ni dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. Ya. Sebab boleh melatih konsentrasi mereka. Betul. Minda, emosi. Alhamdulillah. Dan juga kerja berpasukan. Nazrin, apa dari segi persediaannya bagaimana untuk ke Korea? Kita buat latihan dekat sekolah, ada latihan. Lepas tu latihan setiap hari macam mana? Latihan setiap hari daripada 2 sampai pukul 4 saya pergi. Lepas tu latihan pusat pun diadakan di Kota Tinggi itu. Macam kontingen Malaysia punya latihan. Macam mana nak seimbangkan dengan pelajaran? Saya berlatih 2 sampai 4. Pukul 2 petang. Lepas waktu sekolah. Lepas waktu sekolah boleh belajar kat rumah. Buat tak rasa penat sebab minat tak rasa penat lah dalam minat tu. Tak rasa penat sangat. Jadi Nazrin jadi contoh kepada junior adik-adik yang kecil. Ya. Cikgu sebenarnya SK Tebrau banyak sukan tapi salah satu fokusnya yang cemerlang Kita ada banyak sukan lagi, bola jaring, rugby.
sepak. Tapi lompat tali ni lah yang banyak mengangkat martabat skater berau ke peringkat antarabangsa lah. Kita pun ada pelajar sekolah menengah pun mereka bekas kita. Daripada sekarang sekolah sains Sekolah Johor. menengah awak. Nampak macam dah jam 4. Dah berapa kejohanan yang Dia banyak juga pergi Bangkok. Okey, dekat Bangkok apa pencapaian terbaik di Bangkok? Fahim, tingkat apa itu? 2 emas, 1 perak, 1 gangsa. 2 emas. Tahniah. Lepas ni ajar saya, boleh? Sure, teruskan. Lihat di situ Ivan dikerumuni kanak-kanak skater pro. Saya dah tak nampak Ivan, makin lama makin tenggelam. Okey, kita nampaklah semangat mereka ya untuk berentak di ICAO nanti. Sekali lagi kita bersama dengan Guru Besar SK Sri Tebral sendiri dan juga Presiden Persatuan Lompat Tali hari ini untuk kongsikan bagaimana sebenarnya dari sudut koreografi itu dipilih untuk dibawa ke pertandingan ICAO nanti. Sebenarnya anak-anak lompat tali ni dia bermula dengan lompat tali berirama, rhythmic rope skipping. Jadi di situ mereka telah dibiasakan dengan lagu-lagu di mana di situ ada single rope, dia ada partner skill, dia ada long rope, ada multi rope dan juga double dutch. Jadi apabila asas mereka lebih kepada lompat tali irama, di situ dah dibiasakan dengan muzik. Jadi yang tadi nampak tu adalah prestasi tinggi yang ada pair freestyle, team freestyle. Jadi kami akan bagi lagu ataupun kita tanya pelompat itu sendiri sama ada mereka nak lagu yang kami sediakan atau lagu mereka. Dan seringkali mereka akan pilih lagu mereka. Jadi mereka akan diberi rutin setiap gerak latihan yang kemahiran mereka buat tu membawa markah. Jadi kita yang akan setkan markahnya adakah untuk beginners ataupun intermediate ataupun yang advanced. Jadi kita suruh mereka tunjukkan kemahiran-kemahiran yang mereka mampu. Berdasarkan tu kita akan bagi dia lagu. Dan seringkali mereka nak lagu mereka sendiri. Jadi apabila lagu mereka sendiri itu rutin dia kita akan susunkan untuk mereka. Dan di antaranya kita kena ada transisi. Transisi kalau dia buat kemahiran tinggi tu dia akan penat dan besar kemungkinan tali akan sangkut dan menyebabkan banyak kali dia akan sangkut. Jadi susunan rutin ni sangat penting. Jadi lagu, susunan rutin, yang paling penting ialah kemahiran yang setiap pelompat tu mahir. Saya difahamkan juga struktur lantai juga memainkan peranan untuk memastikan segala lompatan dan juga tali tersebut boleh berpusing ikut rentak yang diperlukan. Tapi dalam masa yang sama, stamina pelajar tersebut juga perlu dikekalkan sebab ini bukan sukan yang mudah sebenarnya, memerlukan lompatan, memerlukan tenaga yang banyak. Jadi selaku guru besar, apa pihak sekolah lakukan untuk memastikan pelajar-pelajar ini mempunyai stamina yang tinggi? Okey, berkaitan dengan ni ianya banyak berkaitan dengan latihan lah. Dan biasanya latihan ni memang macam mana Pak Hajar sebut tadi, iaitu latihan ni secara berterusan dan berkala dan sentiasa kita perhatikan pergerakan mereka. Sebab kita tak boleh lepaskan latihan tanpa kawalan dan latihan tanpa melihat dari segi kemampuan. Sebab ada masa dan ketikanya mereka juga terlibat dengan kejurulatihan yang diketuai oleh Tuan Najib Ibrahim sebagai ketua jurulatih di peringkat Sekolah Sri Tebral, dan dari situ mereka akan dinilai dan dilihat dari semasa ke semasa sehingga ke satu tahap mereka memang top form untuk mereka menjalani sebagai pelompat tali di peringkat SK Sri Tebral lah. Bermaksud dari peringkat asas yang tengok tu daripada yang cilik tadi tu sehinggalah ke yang tahun 6. Jadi mereka berterusan latihan demi latihan dan mereka akan kekalkan momentum latihan untuk dapatkan kecergasan yang tahap yang lebih baik lah. Okey, baik. Semoga maju jaya. InsyaAllah. Ya, sebab ni nak bawa nama Malaysia ni bukan bawa nama SK Tebral ataupun Johor saja ya. Kepada Puan Habibah dan juga Cik Syukri, semoga berjaya dapat membawa anak murid ini sekurang-kurangnya kalau tidak menang nombor 1 pun nombor 2, nombor 3 pun dah cukup ya sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut hasrat, selagi apa yang dipertandingkan tu kita nak bolot semua seboleh mungkin. Jadi macam tadi kalau ada emas yang dipertandingkan, seberapa banyak emas yang kita boleh bawa balik, kita akan bawa balik. Sebab ianya atas nama Malaysia. Kalau kita tengok dari segi iklan Pascal, kita memang pasukan terbaik. SK Sri Tebral juga akan buat yang terbaik insya-Allah. Okey, semoga berjaya untuk semua pelajar SK Tebral yang akan berlepas ke ICAO nanti. Jangan terpisah lama-lama show ke sini. Okey, kita ucapkan selamat maju jaya kepada atlet-atlet lompat tali kita yang akan sertai kejohanan lompat tali Asia Pasifik di Incheon, Korea nanti. Saya dapat bayangkan pasti banyak kejayaan yang akan mereka bawa pulang lagi untuk mengharumkan nama Malaysia
Malaysia dan kita harapkan Jalur Gemilang akan berkibar megah di kejohanan lompat tali itu nanti. Sama-sama kita berjaya. Okey. Okay.